Okay. The firing order of a 4-cylinder inline engine is 1, 3, 4, 2 at equal crankshaft interval as shown. The reciprocating parts per cylinder are 1.5 kg and dimensions are the same for all cylinders, and the cylinder spacing is 150 mm. Investigate the degree of balance for a 2-stroke engine. The speed of the engine is omega radian per second. Take the middle plane as reference and N is equal to L over R equal to 2. Okay. Jadi diberi inline engine, dia ada 4 silinder, silinder 1, silinder 2, silinder 3, silinder 4. Okay. Distance antara setiap silinder adalah 150 mm. Dan yang ni sepatutnya reference ni tak betul, yang dia sepatutnya kosong tu dekat atas. Okay. Yang ni abaikan dulu okay. Jadi yang ni adalah inline engine. Jadi untuk penyelesaian, okay, start dengan cari angle interval. Okay, dalam kes ni silinder kita hanya ada 4 dan dia adalah 2-stroke engine, jadi guna 360 darjah per number of cylinder. Okay, you akan dapat theta sama dengan 90 darjah, dan bila you susun okay, ikut firing order okay, 1, 3, 4, 2 diikut arah jam 1, 3, 4, 2 okay, 90 darjah antara setiap silinder tu okay, 1, 3, 4, 2. Jadi yang tu adalah primary cranks, dan untuk secondary cranks darabkan 2, dia ada sama dengan 180 darjah. Jadi bila susun dia akan jadi 1, 1, 3, 4, 2 okay. Satu kat sini, 180 darjah seterusnya adalah silinder 3, kemudian 180 darjah seterusnya adalah 4, okay, silinder 4, dan 180 darjah seterusnya adalah silinder 2. Okay, yang akan dapat, yang ni adalah susunan untuk secondary crank dan yang ni adalah untuk primary crank. Kemudian untuk table, okay, kita buat 4 kolom ni je. Sebenarnya you hanya perlu buat 4 kolom ni saja sebab yang ni theta ni dia akan rujuk pada ni, dan 2 theta ni dia akan rujuk pada ni. Okay, you boleh juga isi tapi nanti you habis masa lah. Okay, jadi saya advise you tak perlu buat yang ni tapi buat yang ni. Okay, yang ni boleh nampak terus kedudukan dia dekat mana. Okay. Kemudian okay, ada plan, okay, plan 1, 2, 3, 4 untuk setiap piston. MR dia akan sama, okay, MR sebab dia piston yang sama okay, dia punya dimension tu sama. Kemudian distance, yang distance ni je yang beza sikit sebab dia dia ambil reference tu dekat tengah, okay, betul-betul dekat tengah dekat sini. Jadi jika piston 1 dia adalah berada pada negatif 1.5 okay, D okay, distance. Untuk silinder 2 0.5 distance okay, negatif. Untuk silinder 3 0.5 distance, dan silinder nombor 4 dia 1.5 distance. Okay, positif okay, silinder 4. Okay, sebab tu dia ada distance dia macam ni, dan MRD tu yang perlu darab MR dengan D. Okay, dan ya. Dia bagi reference kan yang duduk di tengah tu 150. Macam mana boleh jadi 0.5 tu? Yang ni kita guna 0.5 D darab D. Kalau kira pun boleh juga. Dia akan jadi 0.75 meter. Dia 75 mm. Ya. Okay, dia akan jadi 0.75 meter. Tapi selalunya untuk soalan reciprocating masses kita akan guna dia dalam terms dia. D, M, R, D macam tu. Lepas tu nanti last sekali baru kira dia punya nilai. Okay, macam ni. Baru masukkan nilai dia. Okay. Tapi dalam jalan kerja kita buat dia dalam terms tu supaya memudahkan you lah. Okay, memudahkan, tak perlu tulis nilai dia berapa, tak perlu kira awal-awal tu kan. Jadi last sekali barulah you kira okay, nilai dia. Okay, jadi yang ni selalunya dia fix ni selalu. Kecuali kalau dia 3 silinder, artinya silinder 3 tu dia akan jadi kosong.
Okay, kalau 3 silinder lah. Okay, dan kalau 3 artinya dia reference berada dekat sini. Silinder 1, silinder 1 dan silinder 3 je lah yang ada D. Okay. Doktor, Ya. sorry tadi saya terleft. Tadi soalan kawan kita tu maksudnya yang 0.5 tu, which means half daripada tu doktor kan? Separuh daripada distance dia antara piston. Okay. Terleft lah tadi. Okay. Next step kita investigate FP dan juga FS. Okay, untuk FP kita rujuk MR. Okay, untuk F ni kita rujuk MR, FS pun sama, cuma FS tu dia per N, okay, MR per N. Dan untuk arah dia rujuk pada theta dan 2 theta. Okay, untuk FP, okay, you tengok dekat sini, okay. FP, MR, okay, yang ni kedudukan untuk silinder 1, kemudian dia silinder 3 kan. Okay. 1, 3, 4, 2. Okay, 1, 3, 4, 2. Dan bila you tengok macam ni dia balance. Okay. Magnitude dia sama, dia punya arah bertentangan. Jadi FP tu sebenarnya dia sama dengan kosong. Bila dia kosong tu maksudnya dia balance. FP tu balance. Okay. Okay, selesai yang tu. Kemudian untuk FS rujuk pada 2 theta, okay, 1, 4, 3, 2 dan rujuk pada MR ni nilai dia sama. Okay, jadi bila susun, okay, 1, 3, 1, 3, 4, 2. Okay, dekat situ. Dia akan cancel out, okay, dan FS pun sama dengan kosong, jadi dia balance. Okay. Yang ni walaupun tahu dia dah balance, selalunya FP dan FS dia balance, tapi mesti tunjukkan jalan kerja ni. Okay, mesti tunjukkan jalan kerja ni bila you kena lukis ni. Lukis arrow dia, okay, lukis nilai dia. Okay, nilai dia lepas tu baru you boleh letak dekat situ FS sama kosong, itu balance. Okay. Kemudian adalah MP. Untuk MP you kena rujuk dekat sini. Okay. Kolom MRD. Okay, dan kalau MP you kena rujuk theta, kalau MS you kena rujuk 2 theta. Okay, jadi untuk MP kita ada negatif 1.5 MRD, negatif 0.5 MRD, 0.5 MRD dan 1.5 MRD. Dan kedudukan dia 1 dekat atas. Okay. 1, okay, yang ni adalah 1. Kemudian yang ni adalah 3. Okay. Yang ni adalah 4 dan yang ni adalah 2. Okay. Dan walaupun tengok nilai dia sama, okay, nilai dia sama tapi sebenarnya dia punya yang ni dia punya tanda negatif, okay, yang ni positif, okay. Dan bila kalau kita kira, okay, yang ni sebenarnya dia akan pergi ke sini semuanya. Jadi dia sebenarnya tak balance, okay, dia tak balance. Yang ni dia akan pergi ke sini, okay, arah dia ke sana tapi nilai dia negatif, dia akan ke sana. Jadi yang ni MP tu dia not balance, jadi kiralah pada arah X you ada yang ni, yang dan yang ni, okay, dia sama dengan yang ni sama dengan omega kuasa 2 MRD, okay, dan arah dia positif. Kemudian untuk arah Y dia akan dua-dua pergi ke bawah, okay, jadi akan jadi negatif 3 kat sini, negatif 3 omega kuasa 2 MRD Newton meter. Dan nilai dia, okay, jadi buat resultant akan dapat MP tu. Okay, MP sepatutnya dapat berapa nilai dia? 1 dan 3. 1 dan 3 tadi. 3.16. Okay, MP tu dia sama dengan 3.16 omega kuasa 2 MRD. Okay, Newton meter. Dan kalau nak kira sebenarnya you masukkan nilai, okay, kalau you masukkan nilai dekat situ, you akan dapat nilai dia. Katalah, okay, kalau omega tu adalah 1000 RPM, mana baju saya? 60 possibly. Darabkan dengan 1/5, mass dia darab dengan 0.05, 0.15. Dia akan dapat 390 Newton meter. Okay.
nilai dia besar ni 350 Newton meter tu sebenarnya sangat besar. Okay, seolah-olah you ada 390, 39 kg. Okay, 39 kg yang diletakkan pada 1 meter. Okay. Dia punya nilai moment dia sangat besar, 390 untuk MP tu. Okay. Jadi sebenarnya yang ni kita nak investigate dia, salah satu tujuannya untuk tahu berapa kekuatan yang perlu ada pada kita punya bolt ataupun nut pada engine tu supaya dia stay dalam kereta you. Kalau you kurang daripada tu, kita takut engine kita terbang. Engine dia terbang kalau ni dia punya fastener tu tak kuat. Jadi untuk MP tu dia sama dengan 300, kalau kita guna 1000 RPM dia ada 390 Newton meter. Jadi MP not balance, jadi kena ambil perhatian untuk nilai MP tu. Dan untuk MS, you rujuk pada MRD, MRD dekat sini dan theta, 2 theta dekat sini. Jadi dia 1, 4, 1 dan 4 pada tempat yang sama dan 3 dan 2 pada tempat yang sama. Dan nilai dia satu positif, satu negatif. Positif, satu negatif. Jadi dia boleh cancel out. Jadi bila dia cancel out tu maksudnya dia balance lah. Dia MS sama dengan kosong. MS sama dengan kosong. Jadi untuk engine ni, untuk engine ni yang 2 stroke, 4 silinder dan ada firing order 1342, dia hanya ada satu imbalance saja iaitu MP. Jadi kena ambil perhatian untuk MP tu bila dia nak design dia punya fastener, dia punya dia punya bolt, dia punya nut, dia punya welding ke untuk letak engine tu dekat kereta. Satu lagi dia nak tahu berapa vibration dia. Jadi bila you ada couple sebanyak ni dia akan menyebabkan vibration dalam kereta tu pada engine tu sendiri. Jadi yang tu pun dia kena ambil perhatian. Alright, ada apa-apa soalan, pertanyaan untuk contoh ni sebelum kita berhenti untuk hari ni? Betul. Maaf Doktor. Nilai untuk MPA tu berapa Doktor? MP tadi yang MPX. kira MP MPX dia akan sama dengan 1. Sama dengan 1? Dia akan jadi omega 1 omega kuasa 2 MRD. 1 omega Ni dekat sini. MPX saya tanya. Yang ni akan 1. 0.5 negatif 0.5 dia akan jadi 1. Oh, itu 1 lah. Dia positif. Yang MP1 pun sama lah, kira daripada MP1 kira daripada ni akan jadi 3 kat sini. 3 omega kuasa 2. Negatif 3 omega kuasa 2 MRD. Dalam selalunya dalam terms ni kita akan you kira dalam terms ni supaya tak perlu kira banyak kali. Nantilah sekali bila dia bagi nilai omega ke baru kira nilai dia MP tu berapa. Dan untuk theta dia satu ke arah positif, satu negatif. Jadi yang ni dia punya MP tu bertindak pada arah pada kuadran yang keempat. Keempat. Doktor. Ya? Doktor, maaf Doktor. Bagi MP not balance sebab dia ke atas negatif 1.5 MRD then sebab kami extreme ke atas ialah positif, sekarang ialah ada negatif, maksudnya dia punya arah dia ialah ke bawah, betul tak? Arah dia ke bawah. Dia arah atas tapi nilai dia negatif. Jadi bila you buat semula dia arah dia tu ke bawah sebenarnya. Yang ni. Jadi bagi yang kiri dan kanan, kami extreme ke kanan ialah positif.
ke kiri ialah negatif. Sekarang ke kiri ialah negatif 0.5. Lepas kita buat calculation dia akan sebenarnya ke kanan, betul tak? Ke kanan, dia yang ni duduk ke kanan. Ni kalau you hilangkan negatif ni, arrow ni dia akan pergi ke kanan. Oh, jadi dia akan jadi tak balance lah. Dia akan ada imbalance dekat situ. Okey. Okey lah. Okay. Faham. Okay. You sama ada, you boleh buat sama ada you letak arrow tu ke atas, lepas tu letak nilai negatif, ataupun you boleh letak, you tak nak letak negatif tu, you letak dia punya arrow tu ke bawah. Okay, daripada tu you akan nampak, okay, yang ini dia unbalance. Okay, dia unbalance. Okay, faham. Okay. Okay, thank you, Ada doktor. soalan lain? Betul. Ya? Yang omega 1000 RPM dengan R50M tu Yang ni saya bagi ke tadi, rasanya omega tak diberi. Yang ni saya contoh pengiraan saja. Saya bagi sebagai contoh pengiraan. Dan R tu, dia ada kata stroke tak? Saya tak bagi tahu R berapa. R tak ada, dia tak bagi R. R, M, L, R. Tak bagi. Doktor, Ya? macam tadi soalan yang sahabat kita tanya ni tadi pasal not balance yang apa negatif tu, not balance P tu. So kalau ni negatif bawah positif kan? Kiri negatif kan positif. So ini tak balance Yang ni tak balance. Yang ni arrow ni you akan rujuk dia pada theta. Oh. Okay, satu dia kata satu berada dekat atas, 3 berada dekat tepi, 4 dekat bawah, 2 dekat kiri kan. Jadi you rujuk pada arah ni, yang ni adalah arah dia, yang ni adalah value dia. Okay, jadi untuk satu tu dia arah atas tapi nilai dia negatif 1.5 MRD. Okay. Untuk 2 dia ke kiri, negatif ke kiri, arrow dia ke kiri tapi nilai dia negatif 0.5 MRD. Dan bila you letak semua 4 nilai tu dan arrow dia, you akan dapat diagram ni. Dan kalau yang ni, okay, untuk yang nilai negatif ni you boleh sama ada you convert dia punya arrow tu opposite direction, lepas tu yang ni letak positif ataupun you biar macam ni. Okay, you akan nampak dia sebenarnya imbalance. Okay, dia imbalance. Kalau kita buang negatif dia akan ke kanan betul kan? Dia akan ke kanan. Okay, yang ni ke kanan. Okay, yang ni dia akan ke kanan. Yang ni pun sama, kalau you buang negatif tu dia akan ke bawah. Okay, jadi dia akan tambah kat situ. Jadi dia imbalance lah. Okay, faham. Okay. Ada pertanyaan lain? Kalau tak ada pertanyaan lain, saya stop kat sini, boleh tak? Satu lagi doktor. Boleh tak? Okay. Yang nilai MRD tu doktor. MRD? Nilai R tu dengan D